Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita pagi ni. Sentiasa moga-moga semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Nazri ucapkan semua pagi-pagi ni, mungkin cuti-cuti ni, mungkin lepas subuh mungkin yang ada tidur balik, yang ada keluar jogging, senaman, beriadah bersama anak-anak isteri ke. Okey. Nazri pagi ni nampak ni. Semak-semak ni nak pergi mana ni? Cik kau orang teka. Pagi-pagi ni senyum-senyum ni. InsyaAllah moga-moga kita diberkati, dipermudahkan urusan kita hari ni untuk membantu lebih ramai lagi orang di luar sana. InsyaAllah apa yang kita mampu membantu. Apa khabar korang pagi ni? Cik korang share. Mudah-mudahan korang sihat lah. Pagi ni macam biasa. Pagi-pagi sarapan minda Brainic bersama Nazri World. Okay, membantu anak-anak kita menjadi lebih sihat minda, otak cerdas, mengembalikan semangat untuk belajar dan lebih fokus dalam pelajaran mereka, InsyaAllah dengan Brainic. Okay, pagi ni Nazri nak berkongsi dengan korang sedikit sebanyak boleh membantu korang dan membantu juga Nazri. Pagi ni nak kongsi 7 tip untuk menjadi minda yang sihat dan positif sepanjang hari. Tip-tip yang Nazri akan kongsikan dengan korang. Kadang-kadang kita bila bekerja seharian, boleh dikatakan kadang-kadang kita lupa tentang kesihatan kita. Terlampau busy dengan urusan-urusan di luar sana, yang urusan-urusan yang lebih mencabar, membuatkan kita kehidupan secara sihat ni kita buat terlupa, menjejaskan pemikiran kita yang positif. Kadang-kadang terlupa, makanlah apa terlalu banyak lah, terlupa nak cek kesihatan, terlupa nak cek gula, kencing manis, darah tinggi, kolesterol kita berapa. Kadang-kadang kita terlupa. Dalam segi-segi benda-benda kecil itulah yang akan menjadi lebih besar. Betul ke betul ni? Kan? Kita pagi-pagi ni lah, kita bangun lepas subuh, kita mesti happy, kita mesti ceria, mesti semangat, berfikiran positif. Dan impian-impian kita 2021 ni, mudah-mudahan Allah angkat untuk capai impian kita. Apa impian korang tahun 2021 ni? Mungkin lebih baik daripada 2020 hari tu. Mungkin untuk berjaya, untuk bawa anak bini mungkin melancong. Sekarang tak boleh melancong keluar lagi, mungkin dalam negara je. Tapi tu pun masih tak boleh nak pergi sekarang ni. Covid ni semakin naik. Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan cepatlah habis Covid ni. Kalau tak habis pun dia reda, berkurangan. Betul ke betul ni? Kita pun mendoakan insyaAllah mudah-mudahan Covid kita semakin kurang. Semalam pun berapa ribu 2-3 hari ni semakin naik. Tu dengar pula isu-isu kata nak lockdown lah apalah, mungkin isu pasu tu kan. Kita tak tahu lagi, menteri tak umumkan. InsyaAllah pagi ni itu yang nanti kata, apabila kita sibuk kita lupa tentang kesihatan kita, nak cek segala-gala kolesterol apa. Kadang-kadang kita makan sup lah, itu yang membuatkan kolesterol yang lagi tinggi. Sup lah tu, kolesterol dalam darah, kolesterol baik, kolesterol jahat, macam-macam lagi. Betul ke betul ni? Okey, poin Nazri yang ni, Nazri ada 7 insyaAllah 7 poin pada pagi ni untuk Nazri kongsi dengan korang semua. Okey, poin Nazri yang pertama, untuk menjadikan minda kita sihat positif sepanjang hari, kita perlu sentiasa amalkan tidur awal. Tidur yang mencukupi. Tidur awal adalah kunci utama kesihatan kita. Apabila kita tidur awal, cukup 8 jam. Seeloknya macam kita dewasa cukup 8 jam. Anak-anak kita juga lebih daripada tu, lebih pada 8 jam. Kita kena amalkan, membolehkan kita bertenaga sepanjang hari. Bila kita tidur dengan cukup, bila kita amalkan tidur awal, membolehkan efek badan kita ni, metabolisme badan kita ni cerdas. Bila bangun pagi dengan ceria,
senyum. Boleh saya bercakap dengan kau orang macam ni. Betul ke betul? Pagi-pagi ni boleh kongsi ilmu dengan kau orang. Bolehkah kita membeli lebih fokus apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak buat pada hari ni, jadual-jadual kita yang kita nak sampaikan, nak membantu orang di luar sana. Bangun je lepas subuh tu kita dah tahu dah, kita dah set dah, semalam ni kita dah catat dah apa yang kita perlu buat hari ni, apa yang kita nak bantu hari ni, jadual kita macam kita buat jadual sekolah. Betul ke betul ni? Amalkan tidur awal, mengoptimumkan fungsi biologi tubuh badan kita agar lebih cegas, agar lebih fikiran positif. Tak fikiran yang melayang-layang, yang tidak menentu, fikiran negatif, fikir yang benar-benar tak baik. Itu juga salah satu. Bila tidur awal, kita mengurangkan, tingkatkan selera makan kita. Maksud selera makan tu, selera makan yang berpada-pada. Tidaklah kita obesity. Kita niat nak makan je tau. Makin berlebihan. Elok risiko semua tu. Bila kita makan berlebihan, kalau kita tak tidur awal, kita akan sentiasa lapar. Rasa nak makan benda-benda yang berat. Bila tengah-tengah malam lapar, kena pula burger. Itu membuatkan kita risiko. Risiko pada kita, risiko kepada minda kita. Kesihatan kita, mungkin diabetes, mungkin berat badan naik apabila kita amal makan malam, lewat-lewat malam. Betul ke betul? Mungkin sekali-sekala. Saya pun kadang-kadang. Betul ke betul? Saya pun kadang-kadang malam-malam lapar, makan juga. Tetapi kita elakkan. Amalkan tidur awal. InsyaAllah itu poin nazari yang pertama. Okey. Poin nazari yang kedua. Untuk menjadi minda yang sihat, positif sepanjang hari, kita luangkanlah masa bersama orang yang tersayang. Orang yang tersayang, orang yang dekat dengan kita. Siapa dia? Cuba korang teka. Orang yang dekat dengan kita. Bagi yang dah kahwin, dengan isteri kita. Kalau yang belum kahwin, mungkin dengan mak kita. Betul ke betul? Kita sentiasa amalkan bersama dengan orang yang tersayang. Bergelak ketawa, bercerita mungkin pengalaman dia, mungkin masa dia kecil. Katakan kita berketawa, bergelak ketawa bersama isteri, buatkan kita minda kita lebih sihat, lebih berfikiran positif. Betul ke betul? Jiwa kita jadi tenang, kurang tekanan perasaan. Lagi-lagi kita berkongsi dengan isteri kita, dengan orang dekat kita, dengan orang yang tersayang, melahirkan semangat, motivasi. Mungkin kita pemikiran macam ni, pemikiran kita combine, menjadikan motivasi itu menjadi emosi positif, bukan negatif. Sentiasa bermesra dengan orang yang tersayang. Selain daripada itu, untuk menjadikan minda positif juga, kita perlu bukan setakat kasih sayang dengan isteri, dengan orang yang terdekat, dan keadaan orang sekeliling kita pun. Kita perlu, orang kata, mendedahkan. Kita perlu join juga. Join lah, senang cerita. Ayat senang faham. Kita perlu berkawan. Tapi berkawan yang macam mana? Berkawan mestilah orang yang positif, orang yang berjaya. Untuk melahirkan minda kita juga berjaya, untuk kita kreatif ke depan. Betul ke betul ni? Mestilah kita berkawan dengan orang yang positif, bukan yang negatif, yang nak menjatuhkan kita, yang mengkondemkan kita. Betul ke betul ni? Kita mestilah di sekeliling orang yang emosi yang positif, yang baik. Ulama-ulama, ustaz-ustaz berkongsi, bertanya ilmu yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Betul ke betul ni? Itu poin nazari yang kedua, meluangkan masa dengan orang yang tersayang. Poin nazari yang ketiga, untuk menjadikan minda sihat positif sepanjang hari. Kadang-kadang ni kita ni ada juga tidur lambat lah, bangun lambat. Kadang-kadang hari cuti ni lah yang kita nak balun tidur tu tak mau.
Orang kata tak mau kalau tidur tu. Mau lah pukul 9, pukul 10 baru nak bangun. Betul ke betul ni? Tapi kita sentiasalah amalkan bangun pagi. Bangun dengan awal pagi. Selepas subuh kita mandi apa semua, kita solat subuh, berdoa, berzikir. InsyaAllah untuk hati kita tenang. Untuk kita atur jadual kita apa yang kita nak buat pada hari ni. Apabila bangun awal ni, banyak benda yang kita boleh buat. Bila kita bangun lambat ni, kadang-kadang otak kita pun boleh jadi lambat pick up, terlampau tidur terlebih. Kita dewasa ni tidur awal, bangun dengan lebih awal agar kita cegah minda kita. Betul ke betul ni? Kadang-kadang tu kita terlampau ni, kita tak apalah, hari ni cuti, tak apalah, kita ni lah. Bila jadi macam, bila kita bangun lambat tu lah yang kadang-kadang kita bangun je pukul 9, pukul 10 otak kita jadi lembam sekejap. Kita jadi termenung, apa benda aku nak buat hari ni, apa benda aku nak buat hari ni. Betul ke betul ni? Kadang-kadang Nazri pun macam tu. Nazri pun macam tu dulu. Okey. Sekarang apabila 2021 ni, kita ubah. Untuk kita jadi orang yang berjaya, untuk kita jadi minda yang sihat, untuk menjadi orang yang positif, kita perlu berubah. 2021 ni kita berubah untuk menjadi orang yang terbaik di dalam family kita, untuk kita tunjuk contoh kepada anak-anak kita. Betul ke betul ni? Itu yang Nazri nak kongsi dengan korang pagi ni. Poin Nazri yang ketiga, baru yang ketiga, bina jiwa yang kukuh. Untuk membina sekiranya ada makanan untuk perkembangan otak, makanan untuk perkembangan otak kita, untuk minda kita, untuk menjadi lebih sihat, untuk mengembalikan ingatan pada anak-anak kita. Contoh, terutamanya yang nak ambil exam, yang pra-sekolah, yang sekolah rendah, yang sekolah menengah, yang di peringkat tinggi lagi universiti, di kolej-kolej, mungkin ni kolej-kolej swasta, untuk meningkatkan minda, untuk dia orang jawab exam. Tambah-tambah tahun ni 2021 ni, tahun lepas dah tak boleh exam, hanya kelas Zoom saja, kelas secara online. Kadang-kadang bina anak-anak juga terjejas. Itu yang membinakan jiwa yang kukuh, mencari sesuatu solution, makanan tambahan untuk minda anak-anak kita, untuk kita sekali. Betul ke betul ni? Untuk menjadikan minda yang lebih sihat, badan supaya menjadi lebih tenang jiwa, untuk menenangkan jiwa. Yang saya amalkan pada anak-anak saya, iaitu formula Brainic Stimulasi Minda Kreatif yang dikeluarkan oleh saya sendiri, Nazri World. Okey. Itu untuk membantu anak-anak di luar sana untuk lebih cegah, lebih berjaya, berkeyakinan pada diri, merawat, membantu saran-saran dan minat-minat untuk minat kepada buku, minat kepada pelajaran. Itu poin Nazri yang ketiga. Yang paling penting untuk menyihatkan jiwa kita lagi, bina jiwa yang kukuh lagi, adalah kita perlu berdoa. Kita perlu baca ayat-ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran yang terbaik sekali. Kita berzikir, kita duduk dalam lepas solat, kita berzikir, istiqamah, muhasabah diri, apa kesilapan aku, apa yang aku dah buat, muhasabah diri balik. Mungkin kita tak capai apa-apa yang kesilapan yang kita buat sebelum ni. Mungkin kadang-kadang kita terlupa. Kita ni kan sifat manusia yang baharu, tak lari daripada kesilapan. Kita muhasabah diri balik, berdoa, memohon kepada Allah agar jiwa kita tenang, agar fikiran kita positif, dapat membantu orang di luar sana. Lepas tu makan dengan makanan-makanan sunnah, makanan-makanan untuk minda, untuk otak, seperti kismis, omega, telur, blackberry, dan adalah yang lain-lain untuk
menguatkan minda kita, untuk stimulasi minda kita. Selain daripada yang saya amal kepada anak-anak saya, iaitu brain it. Okey, itu poin nazari yang ketiga. Poin nazari yang keempat, jaga fizikal, jaga mental. Untuk kita sihat, kedua-dua mental dan fizikal, untuk kita lebih aktif, lebih sihat, kita sentiasa amalkan senaman, regangan. Senaman, mungkin pagi-pagi kita, kalau pun kita tak boleh pergi taman ke, kita tak boleh pergi jogging, sekurang-kurangnya kita senamanlah, reganganlah di rumah. Boleh je. Boleh je. Regangan di rumah. Senaman, skipping di rumah. Lari-lari anak ke ni, loncat-loncat macam mana pun, senaman, regangan. Untuk menyihatkan minda kita, untuk regangan-regangan otot kita agar lebih sihat, cergas. Bila bangun pagi kita tak jadi, orang kata, lenguh badan, sakit badan. Bila pagi-pagi tu, lepas subuh tu, masa kita solat subuh tu pun adalah senaman juga korang. Mungkin korang tahu kan, solat subuh juga adalah senaman. Tunduk, angkat tangan, kiam, tunduk lagi. Betul ke betul ni? Yang akhir sekali, kali kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke betul ni? Semua tu senaman. Kita turun, kita bangun, semua tu senaman di pagi hari. Selepas tu senaman lah yang lebih berat sikit. Untuk otot-otot kita, untuk kuatkan otot kita, untuk kuatkan minda kita, kuatkan hati kita dengan cekal, untuk fizikal dan mental yang kuat. InsyaAllah. Itu betul ke betul? Itu poin nazari yang keempat. Okey. Poin nazari yang kelima, untuk menjadi minda yang sihat sepanjang hari dan berfikiran positif. Jaga biar kelemahan, jangan biar kelemahan kecil merosakkan hidup. Maksudnya, seperti saya bagi contohnya tahi lalat, jerawat, rambut panjang yang serabut. Macam dengan Nazri ni, rambut panjang juga ni. Okey. Tak serabut, okey. Tengok dia ikat. Agar lebih kemas. Walaupun panjang tapi nak kita kemas. Benda-benda kecil tu kadang-kadang kita terlupa. Jerawat ni, dia menjadi tension, menjadi, Allah, muka aku jerawat. Tambah-tambah pula perempuan. Lagilah anak-anak kita yang mau dah akhir balik, yang dah mai penyakit, mai bulan lah. Tu pun mai bulan. Saya cakap lah mai penyakit, nanti ada orang tak faham. Okey, dah mula naik jerawat. Itu menjadikan emosi duk berfikiran benda yang kecil-kecil macam tu. Kita perlu yang untuk mengelakkan, kita perlulah buat terapi muka kita. Urut-urut, pergi facial, contoh pergi spa untuk terapi kan. Bercakap yang baik-baik jika kita ada masalah gugup. Terapi. Untuk kita kadang-kadang ni, kita pergilah kelas, kita pergilah belajar cara nak bercakap dengan orang di depan untuk tak jadi gugup. Pemakanan minda tu juga merawat. Macam yang saya amalkan tu, brain tu merawat juga daripada kita berperasaan tidak yakin pada diri. Yang berperasaan gugup tadi tu. Itu yang kita amalkan, yang kita nak bantu tu. Dalam brain tu, untuk kita lebih yakin. Terapi diri, terapi dalaman. Walaupun luaran kita nampak sihat, tapi dalaman tak sihat pun tak cantik. Betul ke betul ni? Okey. Itu poin nazari yang kelima. Jangan biar kelemahan kecil-kecil tu menjadi merosak hidup kita. Kita kena buat terapi agar lebih sihat tubuh badan kita, agar tenang. Betul ke betul? Kita pergi cuci muka, bagi bersih sikit. Rasa walaupun jerawat tu dah hilang sikit, terapi-terapi tu, rambut ikat bagi kemas walaupun panjang. Jangan biar serabut dan macam kan orang tengok, ini rambut ke mop ni. Betul ke betul? Itu poin dari yang kelima. Okey.
Okey, poin Nazri yang keenam. Buat aktiviti yang kamu suka. Faham ke faham ni? Buat aktiviti yang kamu suka. Yang best lah bagi kamu. Apa yang kamu suka? Mungkin korang kadang-kadang hobi orang memancing, berbasikal, mungkin go-kart, jogging, beriadah, contoh buat kerja amal yang korang paling best. Yang korang kira hobi lah cerita dia. Cerita hobi lah. Apabila korang buat sesuatu tu, dia menghilangkan stres. Macam korang suka mancing lah, menghilangkan stres. Lagi ni dengan kawan-kawan berkongsi, hang tak dapat ikan, aku dapat ikan ni. Itu. Go-kart melepaskan ni. Tekan minyak corner sana corner sini. Gitu. Itulah, buatlah aktiviti yang kita suka untuk memberangsangkan minda kita dengan orang persekitaran kita. Betul ke betul? Kan? Itu poin Nazri yang keenam. Buat aktiviti yang kita suka untuk menjadi minda kita lebih sihat sepanjang hari. Contoh bangun je pagi ni aku nak pergi jogging. Pagi ni aku nak pergi berbasikal dengan kawan-kawan, mungkin dengan orang yang tersayang, dengan isteri kita. Basikal ada seorang satu. Kalau orang Kedah kata gerek. Gerek. Tu dia. Mampu orang tak kenal, orang tak faham. Gerek. Tu dia. Pagi-pagi je kita kaya gerek tu. Gitu. Itu poin Nazri yang keenam. Untuk menjadikan minda lebih sihat sepanjang hari, positif. Poin Nazri yang terakhir untuk kongsi dengan kau orang semua adalah yang terakhir kita adalah bersyukur, tuan-tuan, kawan-kawan Nazri semua. Poin Nazri yang ketujuh adalah bersyukur. Manfaat kepada tubuh kita, otak kita, manfaat pada kesihatan kita, hargai diri kita, dan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, bagi kesihatan, bagi penglihatan, bagi percakapan yang baik-baik. Kita perlu bersyukur dan berdoa kepada dia. Dan salah satu lagi yang Nazri nak bagi tip dengan korang, hadiahkan untuk diri sendiri. Hadiahkan apa? Hadiahkan doa. Bacalah, hadiahlah Fatihah kepada diri kita sendiri, sebagai kita hargai, hormati, syukur kepada diri kita sendiri. Bila kita syukur pada diri kita sendiri, kita akan datangkan sifat-sifat yang baik, fikiran-fikiran yang positif. Betul ke betul ni? Kita datangkan sifat yang positif, sifat yang baik, percakapan yang baik, menghargai diri sendiri. Barulah kita jadi bersemangat. Bila kita hadiah kepada diri kita, diri yang asal ni, kan, kita hadiah pada diri kita, tanda syukur kita pada diri kita, dan bersyukur pada Allah beri kita kesihatan, beri kita bernafas pada hari ini. Macam Nazri pagi ni bersyukur dapat bernafas lagi yang Allah bagi, dan dapat berkongsi ilmu dengan korang, dapat bercakap macam ni dengan korang. Nazri gembira sangat, happy sangat, bersyukur sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun, Allah Subhanahu Wa Taala adalah nombor satu yang kita perlu berdoa, perlu meminta apa pun segalanya hanya kepada Dia. Kita hanya dah manusia, insan yang kedir. Kita adalah insan yang hina, yang tidak ada apa-apa segalanya melainkan Dia segalanya. Hargailah diri kita. Membaca kepada memberi pada kualiti tidur juga, yang beri tenangan kepada diri kita. Hargailah diri kita, syukurlah pada diri kita, badan kita ni, agar kita amalkan sentiasa peka kepada diri kita, tidur awal. Hadiah yang penting, poin saya yang saya boleh satu lagi penambahan adalah hadiahkan Fatihah kepada diri kita sendiri, yang selalu Nazri amalkan. Hadiah Fatihah kepada Rasulullah, sahabat-sahabat, wali-wali Allah,
muslimin muslimat yang hidup ataupun baru mati, kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, walaupun dia ajak kita satu perkataan, satu patah dia ajak kita, menegur kita, kita anggaplah dia itu guru kita. Ada kepada guru-guru, ibu bapa. Dan diri kita sendiri jangan kita lupa. Setiap dalam doa tu, apabila kita hadiahkan Fatihah pada Rasulullah, sahabat-sahabat dia, kepada wali-wali Allah, muslimun muslimat, Nabi Khidir, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan jangan lupa juga pada diri kita. Hadiahkan pada diri kita, amalkan hadiah pada diri kita juga. Contoh Nazri, Al-Fatihah kepada Muhammad Nazri binti Zainab. Al-Fatihah. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiahkan kepada diri kita, bertanda kita syukur, bertanda moga Allah bagi kesihatan kepada kita, insya-Allah. Itu poin Nazri yang terakhir yang dapat Nazri kongsi dengan korang pagi ni, insya-Allah. Moga-mogahan Nazri diberi kesihatan yang baik, beri kesihatan yang baik untuk berkongsi setiap pagi dengan korang, antara pukul 7 pagi ataupun 7.30, insya-Allah. Mudah-mudahan korang juga berdoa pada Nazri agar setiap-tiap pagi Nazri dapat amalkan berkongsi ilmu dengan korang, untuk menjadi minda yang sihat, otak yang cerdas, insya-Allah. Sama-samalah. Terima kasih mana yang baru masuk tu, tolong share, tolong komen, tolonglah share agar video ni menjadi manfaat kepada orang di luar sana, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di esok hari Ahad, insya-Allah. Doa-doakan Nazri kesihatan yang baik. Moga tiap-tiap pagi Nazri ni sarapan minda branik untuk korang semua, untuk bermanfaat korang dan diri Nazri juga untuk diamalkan. Betul ke betul ni? Okey, terima kasih yang mana menonton tu. Nazri ucapkan terima kasih dan Nazri berdoa mana kawan-kawan Nazri, follower Nazri ni, moga diberkati, dipermudahkan urusan agar berjaya dunia akhirat, memberi kesihatan yang sejahtera, insya-Allah, mendapat anak yang soleh-solehah, agar berjaya menjadikan minda anak-anak kita minda yang sihat, minda yang positif, dan berjaya dalam exam tahun ni. Yang mana yang anak-anak nak ambil exam SPM mungkin bulan 2 ni, Nazri doakan untuk berjaya dan bertindaklah sesuatu untuk kesihatan minda anak-anak kita. Dapatkan pemakanan minda yang sihat, dapatkan branik sekiranya korang berminat untuk menjadi anak-anak korang minda yang sihat bersama dengan Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.